Dalam rancangan Malaysia ke-12 baru ini kita boleh melihat bagaimana kerajaan sebenarnya menitik beratkan dan juga memberi fokus kepada belia dan bagaimana sebenarnya kebolehpasaran belia ini pada masa akan datang. Lalu banyak peluang dan juga ruang diberikan oleh belia-belia ini. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, belia kena bangkit untuk menerokai peluang. Kami sangat berbesar hati bersama dengan Tuan Muhammad Nizam Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Kecemerlangan, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID, Kementerian Belia dan Sukan, bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Ya. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bangkit untuk terokai peluang. Apakah peranan Kementerian Belia dan Sukan AILID dalam menangani isu berkaitan dengan pembangunan kerjaya belia di Malaysia pada kali ini? Okey, terima kasih Saudara Rizwan, Saudara Fikah. Kementerian Belia dan Sukan sebenarnya berperanan untuk membentuk Malaysia yang makmur, yang bersatu dan melalui pembangunan belia dan pemberdayaan sukan. Ya, itu misi dia adalah untuk memacu pembangunan belia dan sukan secara holistik. Itu misi Kementerian Belia dan Sukan. Ya. Kerana itu kerjaya belia merupakan satu aspek penting. Ya. Dan perlu diberikan perhatian untuk mensejahterakan rakyat. Kerana itu kami melalui salah sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan, AILID, diberikan ruang dan peranan bagaimana untuk memacu, menjayakan misi Kementerian Belia dan Sukan melalui pembangunan kerjaya dengan melihat kepada penyerahan potensi dan bakat di kalangan belia. Kerana itu di bawah AILID kita ada kluster kerjaya yang memfokuskan kepada aspek pembangunan latihan insaniah. Jadi bagaimana untuk memberikan ruang dan peluang latihan berkemahiran untuk mempersiapkan diri ke dalam proses kerjaya, dalam kebolehpasaran graduan. Jadi kerana itu kumpulan sasaran kita adalah kumpulan belia yang terdiri daripada kumpulan belia pertengahan, maksudnya lepasan sekolah dan graduan-graduan di IPT. Kerana itu melalui kita merangka pelbagai program sebenarnya yang bersifat dalam skala yang besar juga. Sebenarnya kita pernah bekerjasama misalnya tahun lepas dengan MDEC, kita My Digital Work, jadi kerjaya berkaitan dengan digital, bagaimana mengembangkan kerjaya melalui aspek teknik digital. Kemudian kita ada Hire Me Now, kita ada Starter for Youth, jadi penjanaan ekonomi, bagaimana melihat kerjaya bukan lagi sebagai satu job seekers, tetapi lebih bagaimana akhirnya kita mewujudkan komuniti belia sebagai job creator. Itu yang paling penting. Bagaimana khasnya dalam situasi semasa pandemik dan sebagainya. Bila bercakap mengenai belia, kita tidak boleh tinggal dengan Hari Belia Negara 2021. Tahun ini mengangkat tema Dekad Ini, Dekad Anda. Bagaimana sebenarnya pihak AILID khususnya untuk mengangkat tema ini dan juga membantu pihak kerajaan untuk merealisasikan harapan mereka? Jadi sesuai dengan tema sambutan yang masih sama, kerana kita masih lagi dalam proses fasa pemilihan negara, Pelan Pemilihan Negara PPN. Jadi kita masih mengekal tema yang sama, dekat ini dekat kita. Maksudnya bagaimana untuk time ini adalah time untuk belia. Waktu ini bagaimana belia memanfaatkan ruang dan peluang dengan situasi semasa ini untuk survive. Kerana itu kami di AILID bersama dengan sambutan Hari Belia insya-Allah akan dilaksanakan pada 30 Oktober. Hari ini secara virtual dah akan disampaikan insya-Allah oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi melalui AILID bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan akan melibatkan peserta-peserta kita, belia-belia kita untuk turut sama dalam sambutan Hari Belia melalui pendekatan dan strategi pelaksanaan yang kita rangkumkan dalam 3 pendekatan. Yang pertama, bagaimana untuk menyertai sendiri sambutan Hari Belia itu. Kemudian bagaimana supaya ruang dan pemikiran itu sama merasai sambutan Hari Belia dan pelaksanaannya bagaimana. Jadi terlibat sama dalam proses perancangan, pelaksanaan, ada juga terlibat sebagai event manager, MC dan sebagainya. Jadi kita turut bersama menjayakan sambutan Hari Belia ini insya-Allah.
Ya. Jadi kami difahamkan juga akan dianjurkan Karnival Kerjaya Belia yang akan dilaksanakan pada 21 sehingga 23 Oktober 2022. Ya. Okay. So yang ini merupakan salah satu daripada pengisian sambutan Hari Belia yang dimainperankan oleh AILID. Jadi kami di AILID merasakan turut mengambil tanggungjawab untuk turut bersama sempena Hari Belia ini melalui pelaksanaan Karnival Kerjaya Belia. Untuk makluman, ini merupakan kali kedua sebenarnya program kita rentas kementerian berkolaborasi bersama dengan Kementerian Sumber Manusia Perkeso, dan kita insya-Allah akan laksanakan pada 21 hingga 23 Oktober ini. Jadi InsyaAllah kita akan laksanakan. Ya. Satu karnival yang menarik kerana apa? Memang satu isu dalam belia ini pastinya kebolehpasaran mereka selepas mereka habis belajar nanti. Konsep pelaksanaan karnival pada tahun ini bagaimana? Sebab kita masih lagi mendepani pandemik ini. Betul. Ya. Jadi kita masih lagi seperti mana disebut tadi dalam proses pemulihan negara ya. Jadi walaupun hasrat kita untuk berusaha untuk melaksanakan secara bersemuka, tapi dengan kekangan-kekangan yang ada, kita masih meneruskan norma baru, masih lagi menggunakan platform online ya, insya-Allah. Jadi kita akan laksanakan pendekatannya melalui dua segmen yang kita bagikan. Yang pertama ada sesi webinar sebagai persiapan pencari-pencari kerja ini, dan kemudian yang kedua adalah sesi bersama majikan. Jadi segmen yang pertama adalah sesi perkongsian bagaimana untuk menghadapi proses yang akan dilalui besoknya. Ya, jadi kemudian yang pada 22 dan 23 adalah sesi bersama, itu senang temu juga bersama dengan majikan ya. Insya-Allah. Ya, jadi insya-Allah yang kita akan mulakan dengan forum secara umum dulu, kita warm up bersama dengan peserta-peserta, kemudian diikuti dengan majlis peresmian yang akan dilaksanakan secara bersama. Kerana program kita adalah bersama dengan Kementerian Sumber Manusia Perkeso. Jadi peresmian akan dilaksanakan secara bersama antara Menteri Belia dan Sukan dan Menteri Sumber Manusia, insya-Allah. Jadi kemudian kita akan bersama dengan majikan. Untuk makluman Fika dan Ridwan, setakat ini kita telah mendapat confirmation seramai 44 majikan telah bersedia menawarkan diri untuk menawarkan ruang pekerjaan melalui karnival ini, di mana mensasarkan ada 13,000 kekosongan. Banyak. Jadi kita sangat mengharapkan belia-belia kita ini mengambil peluang dan peluang lebih fokus kepada sektor perkhidmatan dan sektor industri makanan ya. Jadi termasuk peruncitan. Jadi banyak peluang 13,000. Ya. Sebenarnya ruang dan peluang itu telah pun ada di depan mata. Kerajaan pun sentiasa memberikan, tapi untuk merebut ruang dan peluang itu bergantung kepada belia sekarang. Betul. Macam tadi Tuan ada menyebut akan ada forum. Dan kita tahu kalau AILID buat forum, panel-panelnya memang meletup, gempak gitu. Kali ini siapa di antara panel yang terlibat? Jadi seperti mana saya sebutkan tadi bahawa sesi webinar ini adalah dalam istilah kita sebagai prerequisite lah. Jadi kalau you tak join webinar ini, you akan ada masalah dalam temuduga besok. Jadi kerana itu kita nak minta supaya calon-calon yang berhasrat untuk menghadiri temuduga besok, ikutilah sepenuhnya program selama 1 hari penuh itu, berdasarkan kerana kita memberikan pembahagian mengikut dimensi yang kita wujudkan, iaitu dimensi peluang pekerjaan yang itu di bawah AILID sendiri ya. Jadi kemudian penciptaan pekerjaan, kemudian kita ada dimensi dana dan kemudahan, dimensi kemahiran latihan kerjaya serta dimensi indah disusukan. Jadi di dimensi peluang pekerjaan ni tajuk dia
rahsia pekerja laku keras. Oh, laku keras. Tadi maksudnya macam mana supaya kita boleh market diri kita. Ya, betul. Belajar tak laku. Macam mana? Betul. Kemudian yang ini bersama dengan Selcon dan Petronas. Okey. Kemudian dimensi penciptaan pekerjaan, kita ada Kerjaya Digital. Melihat kepada digital bagaimana ruang dan peluang untuk sebagai job creator, bukan lagi hanya sebagai job seekers. Jadi bagaimana kita mengambil ruang dan peluang ini untuk memperkemas mencipta kerjaya dalam dunia digital dalam senario sekarang ini. Yang ini bersama dengan MDEC dan nasi lemak Saleha. Oh. Kemudian kita bersama juga panel daripada CGC, Kredit Garanti. Ini pun dia punya tajuk cukup catchy. Mai kami nak habang, dia kata. Oh, apa yang benda habang tu? So ini dia lebih kepada dari segi modal, tetapi untuk meningkatkan, bukan sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Ya, untuk ini sebenarnya untuk mengembangkan. Kerana kita punya kumpulan sasaran bukan sahaja mereka yang telah pun sedia ada baru, tetapi juga yang telah memiliki perniagaan, tetapi terkesan akibat akademik. Bagaimana nak switch kepada kaedah-kaedah yang lain. Jadi yang ini disediakan oleh CGC. Kemudian kemahiran dan latihan bersama HRDC dan Bushro Production. Dan yang terakhir, industri sukan. Kita melihat kepada sukan bukan lagi sebagai event semata-mata, tetapi sukan sebagai industri. Siapa yang terlibat dalam sukan, ada prospek kerjaya di situ. Betul. Ya. Dan kita lebih fokus kepada e-sport. E-sport bukan hanya sebagai gamer semata-mata, tetapi e-sport sebagai kerjaya. Ya, bukan untuk buang masa macam tu, hobi semata-mata. Tapi boleh menjana pendapatan. Dari segi apa ni, production engineer, entertainer, DJ, banyak ruang. Jadi bukan hanya sebagai gamers, tetapi peluang kerjaya yang cukup terbuka luas. Jadi kita akan perkongsian bersama dengan panel-panel, insya-Allah. Menarik. Terpeluang. Yes. Ruang tersebut. Bukan lagi dalam fasa kita mencari ruang. Mencari kerja. Bukan lagi dalam fasa kita mencari ruang tersebut. InsyaAllah dengan apa yang diinisiatifkan oleh iLead ini dapat membuka dan juga mencipta ruang dan peluang itu untuk anak-anak muda kita. Itu yang kita harapkan sebenarnya, kebolehpasaran anak-anak muda. Kerana itu yang sebenarnya kita risaukan, kerana anak-anak muda inilah, generasi inilah yang akan menjadi tunjang pada masa harapan. Okey, itu dia. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada yang berusaha, Tuan Muhammad Nizam Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Kecemerlangan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iLead, Kementerian Belia dan Sukan, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Ya,